أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, mari sama-sama kita ajarkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang izinkan amanah dan yang lebih penting kesabaran dan kekuatan yang Allah Taala rezekikan dalam hati kita, membolehkan untuk kita terus duduk dalam majlis ilmu, majlis yang amat besar manfaat dan kedekatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu ibarat ilmu bagi hati. Ilmu bagi hati ibarat air bagi ikan. Tanpa air ikan akan mati, kita juga tanpa ilmu hati kita juga akan mati. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah sebelum kita mulakan tazkirah kita, marilah sama-sama kita bawa diri kita, roh kita kembali kepada kekasih dan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik. Dengan sama-sama insyaAllah kita berzikir kepada فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعدته تعلو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره Allah kana tawwaba
dengan tajuk masih lagi dengan merawat hati, bagaimana nak merawat hati kita. Baik, kita telah sampai ke bahagian mujahadah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil sikit kan. Sebelum ini kita berbicara tentang bagaimana mengembalikan cahaya iman ke dalam hati kita. Jadi kita telah nyatakan bahawasanya untuk nak mengembalikan cahaya iman dalam hati kita, kekuatan iman dalam hati kita, maka kita perlukan 3 perkara. Yang pertama, kita perlukan ilmu syarat pertama. Yang kedua, bila dah ada ilmu, maka kita kena amal, iaitu kita panggil mujahadah. Mujahadah ni maksudnya adalah lawan. Dan yang kedua, kita perlukan riyadah. Riyadah ni maksudnya disiplin, ataupun dalam bahasa lain kita panggil apa? Konsistensi ataupun istiqamah. Jadi 3 perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua mujahadah, dan yang ketiga riyadah ataupun disiplin. Jadi kita telah bincangkan tentang 4 jenis ilmu. Bila ditanya apa ilmu untuk nak mengembalikan cahaya iman, yang pertama ilmu tentang Tuhan. Syarat pertama, cari ilmu. Ini ilmu fardu ain, ilmu tentang Tuhan. Awwaluddin ma'rifatullah, seawal-awal agama kena kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, insya-Allah hidup kita akan terurus, hidup kita akan terjaga, hidup kita akan terpimpin. Yang pertama, kena kenal Allah dulu. Yang kedua, kena kenal siapa diri kita. Kena kenal siapa diri kita. Kita ni hamba Allah dan khalifah Allah. Jangan lupa tu, kita ini hamba Allah, di waktu yang sama kita adalah khalifah Allah. Pegang dua tu. Jangan bila sebut khalifah ni dia macam wakil ataupun representative. Jadi bila kita Allah Ta'ala hantar kita untuk menguruskan alam ini, dunia ini, jangan kita ikut pandai-pandai kita pula. Sebab kita hanya khalifah, ada wakil yang Allah Ta'ala hantar kepada kita untuk menguruskan alam ini. Bila kita datang ke alam ini, jangan kita pandai-pandai ikut hawa nafsu, ikut akal kita. Kita kena ikut saranan yang disampaikan oleh zat yang mencipta kita. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya ilmu tentang hakikat dunia ini. Kita kena kenal tentang dunia ini. Kadang-kadang orang dia tak kenal dunia, dia dah rasa apa? Susah. Dia tak kenal hakikat dunia ini. Susah itu memang hakikat kehidupan, kan, maksudnya. Jadi kalau dia kenal, dia taklah berzikir dengan zikir susah. Sebab hakikat kehidupan itu memang susah, maksudnya. Berubah, hakikat kehidupan dunia berubah. Hakikat kehidupan yang baru ini, dia ada beginning, dia ada ending, ada permulaan dan dia ada kesudahan. Jadi kita kena kenal hakikat dunia ini, supaya bila kita kenal, maka hidup kita juga akan mudah diurus. Kita tak tertekan dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Dan ilmu yang keempat yang kita kena kenal, yang kita kena tahu, iaitu ilmu tentang hari akhirat. Kena kenal hari akhirat. Hari akhirat, hari abadi, destinasi kita, tempat tujuan kita, tempat untuk kita sampai selepas kita bermati, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebuah akhirat. Dan kemuncak destinasi kita ada 2 saja, iaitu sama ada syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan nikmat, ataupun neraka Allah yang penuh dengan kecelakaan. Jadi ini kita kena sentiasa dalami, kita kena sentiasa tambah ilmu ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dan saya beritahu bahawasanya kegunaan ilmu ini, dia ibarat antivirus bagi sebuah komputer. Bila mana kita masukkan tandra, jadi antivirus ini akan scan maklumat-maklumat yang masuk ke dalam komputer tersebut. Begitu juga dengan ilmu, bila mana dia berada dalam fikiran kita, dia berperanan seperti mana antivirus bila masuk perkara-perkara yang masuk ke dalam fikiran kita akan di-scan, akan dia panggil dalam bahasa Melayu diperiksa, akan
tapis, akan ditapis. Pada waktu itu bila kita tapis, bila kita dapat tahu ini sumbernya daripada syaitan, ini bisikan-bisikan syaitan, maka pada ketika itu kita kena delete. Sebab antivirus ni, kalau tuan-tuan zaman dulu lah, contoh zaman sekarang sistem antivirus very smart, dapatnya lah. Dulu kalau kita masukkan drive, kita scan, kalau lepas tu appear on screen, keluar kat screen, virus detected, need further action, delete, correcting, ignore, move, dia keluar kat screen tu. Sekarang tak tahu yang ada sebab dia smart tu, dia sama ada quarantine ataupun dia block ataupun dia delete sendiri. Jadi itu peranan ilmu dalam fikiran kita. Dan kita kena ingat antivirus need to be updated. Antivirus kena update. Begitu juga ilmu kita kena update. Kadang-kadang kita tak update ilmu kita ni kerja bukan main besar, CEO syarikat CEO syarikat ni, tapi kita punya antivirus cover integrasi sekolah rendah. Itu dengan sebab itu virus banyak masuk dalam otak kita, dalam fikiran kita. Sebab apa? Antivirus kita tak update. Jadi tuan-tuan tak perlu update antivirus yang mahal. Banyak surau-surau dalam masjid menyediakan update antivirus percuma. Cuma datang saja, tak ada telinga. Okay, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok aplikasi ilmu, saya kata antivirus portal. Kalau tuan-tuan tengok di sini, cara kita berfikir itu dengan emosi dan perasaan kita, tingkah laku kita, dia punya sistem dia iaitu sistem ABC. ABC itu apa sih? ABC. ABC itu maksudnya A stand for activating event. Activating event benda yang berlaku, peristiwa yang di luar berlaku. B, belief, iaitu kepercayaan kita. Dan C adalah natijah ataupun consequence. Consequence, C stand for consequence ataupun natijah ataupun hasil dia. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang menentukan C? Yang biasa yang menentukan C, adakah A ataupun B? Apa? Adakah peristiwa yang menentukan perasaan kita? Bagaimana? Ada bergantung pada peristiwa tersebut ataupun bergantung kepada cara kita berfikir, iaitu kepercayaan ataupun ilmu kita. Yang mana menentukan C itu? A kah ataupun B? Tetap faham soalan dia. Kena faham soalan tu. Faham soal nisful ijabah. Faham soal bermakna anda telah menjawab separuh. Kan maksudnya bila tak faham soalan, jangan jawab faham soalan. Maksudnya saya tanya soalan di sini, apa yang menentukan C? Natijah, sama ada perkara yang berlaku ataupun cara kita berfikir yang akan menentukan keadaan kita bagaimana. Siapa nak cuba jawab? Pertama, soalan faham. Faham soalan boleh jawab. Siapa nak jawab? A kah? B kah? Dia ada A, B ya. Siapa nak? B. Boleh bagi contoh? Sebab apa kata B? Malah nak jawab tanya Allah kan. Dia mesti macam kita akad nikah. Aku terima nikah. Jangan setiap jawab ijab kabul je. Sebab dia kena tahu apa yang terkandung bila aku terima nikah tu. Maksudnya selepas tu apa berlaku. Dia bila sebut B tu, what is the consequence? Maksudnya iaitu sebab apa kata B? Sebab apa? Sebab bagaimana B yang menentukan C? Bagi contoh. Bersangkut paut dengan A. Ya, memang. Sama ada percaya tak percaya, B considered. Jadi ilmu yang menentukan sama ada A berlaku, B percaya tak percaya. Boleh bagi contoh? Contohnya, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Okey. Jadi itu contoh, percaya ke tak percaya, Quran itu ada kita. Lalu Rasulullah juga. Oh. Jadi B ya? B menentukan A. B menentukan A. Aktif berlaku. Baru kita boleh percaya. Tapi nampak macam huraian nampak macam yang dominan penentu dia B lah. Sebab kalau B spoil, A
A tak ada mana. Betul tak? Orang boleh bijak Al-Quran, kalau B dia problem. Believe dia. Kalau orang yang ke hospital damai, B dia problem. Dia boleh bijak Al-Quran. Dia boleh bunuh orang tapi tak bersalah. Maksudnya B nampak lebih dominan. Betul? Ke nampak boleh? Sekiranya tak ada ilmu lah. Sekiranya tak ada ilmu. Sekiranya tak ada ilmu lah. Bisa ada ilmu orang itu kata A atau B. Dia berkait kan? Dia berkait. Dia memang berkait. Tapi saya tanya yang mana lebih kalau saya kata yang mana lebih dominan, lebih menentukan. B, dia kata B, dia pun B kan? Ada bagi contoh lain tak? Kau setuju dengan contoh tu je? Saya lagi nampak ni. Contohnya macam orang sakit. Kalau ada dua orang sakit yang sama. Jadi dua orang dengan sakit yang sama. Maksudnya A itu sakit, B itu pesakit A. Sakit A bukan A di sini. Maksudnya sakit pertama dekat B dia, sakit ini sesuatu yang menghinakan. Sakit ini sesuatu yang Allah leceh. Sakit ini sesuatu yang sesuatu yang patut aku lari, patut aku jauhkan maksudnya. Jadi bagaimana apa berlaku di C iaitu dia akan jatuh dia punya tanggapan kepada diri dia, pandangan kepada diri dia, dia akan merasa hina, dia akan menjauhkan diri daripada masyarakat. Tetapi kalau di B itu, kalau kata apa sakit kedua, B itu sakit itu bagi dia kafarah, penghapus dosa. Sakit itu teguran Allah. Mungkin kita ni terpesong sedikit, Allah Ta'ala tegur kita, tanda kasih sayang dia untuk kita kembali ke pangkal jalan. Jadi bagaimana DC maksudnya dia menjadi manusia yang positif. Yang pertama tadi dia menjadi manusia yang negatif. Nampak? A sama tetapi berbeza C dengan sebab B. Sebab B. Kata nampak ni? Nampak? Tapi ada murid saya, dia kata Ustaz, A menentukan C. Saya tanya, contoh macam mana? Kalau kita belajar rajin Ustaz, kita berjaya. Kalau kita belajar rajin, kita berjaya C. Kata agak betul yang dia cakap. Yes. A, kalau kita rajin, C berjaya. Tak betul. Sebab apa tak betul? Kepercayaan kita kepada Allah SWT bukan percaya tak baik. Inilah. Ya, kalau kita rajin pun kadang-kadang ada juga tak berjaya. Pada ni memang pak student. Jawab lebih dari student. Maksudnya betul. Maksudnya siapa kata usaha kita yang menentukan kejayaan? Usaha ni apa yang patut kita buat, berjaya ataupun tidak, natijah yang bukan hak kita, itu hak Allah. Sebab itu sekarang ni kita sakit kepala sebab kita salah letak tempat Allah. Apa yang aku nak, aku mesti dapat. Sakit kepala. Sebab we are not God. Tuhan dia kun fayakun. Tapi kalau kita kun fayakun, sakit kepala. Sebab tu bagi pihak kita buat saja apa yang patut, yang selebihnya kita tinggalkan kepada Allah maksudnya. Sebab tu di sini B penting. Di mana duduk ilmu di B. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang yang jaga B, kepercayaan ni, maksudnya insya-Allah kehidupan dia akan terpimpin, kehidupan dia akan terjaga. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah maksudnya. Kita ada soalan nak tanya? Ada. Okey, tadi kita B B ni punya doa tak ada ilmu. Dia ada ilmu punya robot jadi masalah. Ya. Jadi maksud saya tadi, kalau kita ambil 100% pada B, tanpa ilmu yang betul, dia akan terpisah. Betul. Maksudnya kena B ni maksudnya masa tempat ilmu, tempat duduknya ilmu. Jadi ilmu juga mestilah ilmu yang benar. Ilmu yang benar ini maksudnya ilmu yang, jadi dia ada hierarki ilmu juga. Ilmu yang paling tinggi iaitu ilmu yang datang daripada Al-Quran dan hadis. Apa kata ilmu yang datang daripada akal dan panca indera? Yes,
ilmu yang datang daripada akal dan panca indera, dia benar, ilmu ini benar, tetapi dia terhad. Benar dalam ruang lingkup, iaitu dalam batasnya. Tetapi bila menyentuh perkara-perkara yang di luar batasan panca indera dan akal, maka pada ketika itu kita terpaksa bergantung dengan Al-Quran dan hadis maksudnya. Jadi kita jangan guna akal juga. Kalau guna akal maksudnya tak sampai. Kalau kita tanya macam mana malaikat waktu tsunami lebih daripada 100,000 orang mati, bagaimana malaikat mau dia ambil nyawa? Tak boleh nak fikir, sakit kepala kan. Jadi saya kata kenapa fikir kan? Jangan guna akal sebab dia beyond mind. Dia melampaui batasan akal. Sebab dia tak boleh paksa akal. Tetapi kalau dalam ruang lingkup panca indera, ruang lingkup akal, maka pada ketika itu yes, kita boleh terima selama mana dia tidak bercanggah dengan realiti. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi bila contohnya, kalau di sini Imam Ghazali bagi contoh, kalau kita nak marah, kalau kita nak marah, misalnya orang bagi kita marah. Sebab tu saya kata, kalau orang tuan-tuan marah kan, saya tanya, kenapa marah? Ustaz dia bagi saya marah ustaz, dia provoke saya ustaz. Jiran saya ustaz, dia bagi saya marah, isteri saya bagi saya marah, suami saya bagi saya marah. I want to tell you that you are at the basic level of animal. Kalau kita punya hujah kita, jawapan kita begitu, anda berada di tahap asas seekor haiwan. Haiwan dia punya prinsip dia macam tu, stimulus respon, SR principle. Kalau kita mengaji psikologi, SR principle, stimulus respon. If we make the animal angry, the animal will get angry. If we make the animal happy, then the animal will be happy. Kalau kita macam tu juga, you are at the basic level of the animal, SR principle. So kita apa Ustaz? Kita STR, stimulus, thinking and respond. Berlaku rangsangan, kita fikir dulu, lepas tu baru kita respon. Now you are at the level of human maksudnya. Sebab Tuhan bagi akal. Sebab tu kalau nak marah, sebelum nak marah ni, fikir dulu, analisa dulu. Pertama, Imam Ghazali kata cuba bayang dulu. Kalau nak marah juga, cuba bayang dulu akibat negatif daripada marah. Yang pertama, kesan pada individu tersebut yang marah tu, air muka yang bodoh. Kan? Air muka yang bodoh. Kalau kata isteri cantik macam mana pun, bila dia marah, orang tahu kata apa? Tak laku seduit. Tak laku seduit. Maksudnya tak ada nilai. Maksudnya kan? Bodoh. Kita tak nak tengok. Maksudnya itu maksudnya. Tapi kalau sebelum kahwin tu, lagi marah, lagi manis, penduan. Kan? Kadang-kadang mana ada nak sesuatu ada udang sebalik mi. Kan? Tapi kalau lepas kahwin marah, tak ada kan? Tak laku sekupang next week. Tadi seduit ni next sekupang. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Jadi satu tindakan yang bodoh, marah ni, analisa. Kalau kita react, mungkin kita melakukan satu tindakan yang bodoh dan kesan biologi yang negatif. Orang yang suka pemarah, dia hot tempered ni, insyaAllah dia akan mati cepat. Orang yang hot tempered, insyaAllah dia akan mati cepat maksudnya. Sebab apa? Sebab kesan negatif daripada perasaan marah. Saya sekali anak buah saya ada isi orang ambil cuti waktu lecture. Waktu lecture next semester dia tak boleh, lecturer tidak dibenarkan ambil cuti kecuali emergency. Jadi dia isi orang, saya tanya Prof kenapa nak ambil cuti? Dia kata kawan saya meninggal. Kat mana? Kelantan. Dia sakit apa Prof? Dia simpan dendam lama dia Ustaz. Saya tanya sakit apa? Dia jawab apa? Dia simpan dendam lama. Sakit dia sebab simpan dendam lama. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Bila tuan-tuan simpan marah, tuan-tuan simpan marah, lama-lama dia akan jadi dendam. Bila dia jadi dendam, simpan dalam hati kita, dia akan melemahkan
daya imunisasi badan. Pada waktu itu badan kita akan terdedah kepada serangan-serangan penyakit. Sebab itu pakar-pakar motivasi menyebut bila kita nak tidur, cuba maafkan orang, maafkan semua orang. Bukan hanya kita maafkan itu kita tolong orang. Tak, we are helping ourselves. Kita sebenarnya merawat diri kita. Waktu SPM dulu saya masih ingat, saya hafal kata-kata hikmat daripada satu buku yang karangan Datuk Masnah Hamid. Dia kata apa? Berilah kemaafan, kerana kemaafan itu ibarat pisau bedah yang dapat menghilangkan parut luka emosi. Berilah kemaafan, kerana kemaafan itu ibarat pisau bedah yang dapat menghilangkan parut luka emosi. Jadi bila kita maafkan orang, sebenarnya kita merawat diri kita. Kalau tuan-tuan tengok punca penyakit, sama ada virus ataupun bakteria, dia punya term apa? Antara term yang kita familiar iaitu meningitis. Meningitis ni bakteria atau virus? Apa yang medical? Bakteria. Kuasnya bakteria. Tapi ada satu term baru lagi, iaitu kita panggil gravitis. Kita ingat dulu, gravitis. Gravitis ni daripada perkataan crush. Kita balik buka kamus. Crush maksudnya dendam. Maksudnya puncanya adalah dendam. Simpan lama, akhirnya dia panggil psikosomatik. Kesan psikologi kepada body, dia convert daripada psikologi tadi dia menjadi penyakit fizikal. Sebab itu ramai di kalangan yang meninggal cepat ni, iaitu orang perempuan. Sebab apa? Sebab orang perempuan suka simpan marah. Orang lelaki dia lepas marah dia. Kan? Orang perempuan suka simpan marah. Dia marah kat siapa? Dia marah kat suami dia. Lepas tu dia mati cepat. Jadi saya nak pesan kepada tuan-tuan yang ada kat sini, sekiranya kalau isteri kita meninggal awal, tolong jangan jadikan anda sebagai penyumbang. Mati itu takdir, kan? Mati itu takdir. Tapi tolong jangan anda yang menjadi penyumbang utama yang menyebabkan isteri anda asyik marah anda. Lama-lama dia simpan, lama-lama dia mati cepat. Jadi saya nak pesan, lama-lama saya fikir, saya nak pesan kepada isteri-isteri, kadang-kadang suami anda mati cepat juga. Tapi tolonglah jangan anda yang menjadi penyumbangnya. Kadang-kadang isteri pun penyumbang juga kepada suami marah. Lama-lama suami pun mati cepat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi nak marah macam mana? Sini ada tasik kat mana ada. Tuan-tuan pergi tasik tu, ambil putih batu, tuan-tuan transfer, pindahkan masalah tuan-tuan dan puan dalam batu. Lepas tu tuan-tuan baling sekuat. Pastikan baling ke tengah tasik, jangan ke tepi tasik ataupun ke mana-mana. Takut kena kepala orang. Itu cara biasa. Tapi yang terbaik, cara yang terbaik nak hilangkan perasaan marah, bangun dekat-dekat sebelum subuh tu, sembahyang hajat, sembahyang sunat taubat, doakan kepada Allah biar dia mengalir keluar bersama air mata. Itu yang terbaik. Air mata yang terbit pada waktu itu bukan sekadar menghilangkan keluh kesah, kerisauan dalam hati kita, malah air mata itu dan disebut boleh memadamkan buhurun minan nar, lautan-lautan api neraka. Tuan-tuan tak rasa tak payah buang air mata tengok instan, buang air mata kan, sia-sia kan. Kalau boleh bagi air mata yang boleh memadam api neraka. Itu yang terbaik, iaitu bila kita menangis kerana takutkan Allah. Air mata yang itu baru berbilai. Dan kalau menangis pada bila instan, biasa dia menghilangkan toksin yang dikumuhkan melalui air mata. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, keluarga tidak harmoni, bermusuhan, saling berdendam. Yang seterusnya ingat pula, kalau tuan-tuan beranalisa kat sini kan, tak jadi marah, lambat nak marah kan, beranalisa tu,
Mulianya sifat pemaaf, sifat para nabi, sahabat dan wali-wali. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi ni nak beritahu dia punya kaedah dia. Mana-mana yang berkaitan dengan pribadi dia maafkan. Walaupun sejahat mana manusia, tetapi bila mana melibatkan pribadi dia maafkan. Tetapi bila melibatkan hak Allah, siapa tak berani dia memukul merah padam. Maksudnya hak Allah Nabi marah sungguh-sungguh. Siapa-siapa mencemar mengambil hak Allah. Tapi hak pribadi buat macam mana pun Nabi maafkan. Kita berbalik. Kita berbalik. Dan hak Allah cool man. Tetapi hak pribadi jangan main tujuh keturunan. Maksudnya bergaduh bermasamu terbalik. Sebab itu kita kena ubah. Bila melibatkan hak Allah, kita kena maaf. Jadi bila melibatkan pribadi yang mana kita boleh maafkan, kita maafkan. Dan datang seorang badui kepada Nabi dengan kasarnya, dia minta kepada ya Rasul, ya wahai Muhammad, berikanlah aku kepada aku sesuatu. Dengan kasar, tak bagi salam apa. Sayyidina Umar kan tak tahu, kan nak cabut sikit-sikit, nak cabut kan Rasulullah sahabat, apa yang kamu nak? Wahai Muhammad, berikanlah aku sesuatu. Nabi kata, ini yang aku ada, ambillah. Nabi bagi kepada badui tadi. Aku nak lebih, masuk ke dalam rumahmu Muhammad, apa yang kamu ada, berikan kepada aku. Nabi masuk ke dalam rumah pula, ambil pula, ini saja yang aku boleh beri, ambillah. Asalnya dia ambil, terima kasih. Dia suka, bagi tadi gembira. Asalnya Nabi berkata kepada badui tersebut, wahai badui, wahai si fulan, wahai si Arab, kamu ni, aku dah tunaikan hajat kamu. Sekarang boleh tak kamu tunaikan hajat aku? Jadi si badui kata, boleh ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Boleh tak kamu bagi ucapan kepada sahabat-sahabatku supaya mereka menjadi tenang? Asalnya badui disebut, wahai tuan-tuan sekalian, sebelum ini lelaki ini yang paling aku benci di atas muka bumi. Sekarang lelaki inilah yang paling aku sayang dan cinta. Wahai tuan-tuan sekalian, sebelum ini kota inilah yang paling aku benci di atas muka bumi. Tetapi sekarang kota inilah yang paling aku cinta dan aku sayang. Tuan-tuan tengok Nabi dia jawab berdakwah. Dia dakwah bilhal, tanpa mengeluarkan satu patah perkataan, cuma dia menjadi hubungan. Kita kadang-kadang nak tukar orang kan, kita tak kenal dia latar belakang dia, kita pergi selgoh tu kan, tak ada hubungan langsung. Nabi tengok, kalau kamu nak menasihati orang, kamu cuba tunaikan hak dia dulu. Macam kan, kalau kamu nak tenangkan unta, jangan pergi rendah unta tu, tunaikan apa yang unta tu nak dulu. Dia nak makan, bagi dia makan. Bila dia tenang pada waktu itu, baru dia dengar cakap kita. Begitu juga kita nak nasihat orang, nasihat anak-anak kita, nasihat isteri kita, suami kita. Jangan pakai tertutup, bina hubungan dulu kan. Bila dia lembut, bila dia dalam keadaan bersedia, maka pada ketika itu baru kita nak nasihat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Asal usul sifat marah, kalau kita tengok kan bagaimana nama Al-Wahshi yang membunuh Sayyidina Hamzah, yang membantu Hindun kan, dia panah Hamzah, kontak lebih meninggal Hamzah. Akhirnya Hindun Allah kan, akhirnya Wahshi masuk Islam. Kemudian dia jumpa Nabi, dia minta ampun dengan Nabi. Nabi ada juga perasaan marah dia berpaling muka dia. Tapi Nabi terima kemaafan dia. Begitu juga Ikrimah bin Abi Jahal yang membalas dendam. Asalnya bila dia masuk Islam, Nabi maafkan juga. Nabi itu bersifat dengan sifat bermaaf. Asal usul sifat marah daripada api. Ayat itu api daripada syaitan. Sebab itu kalau kita ambil, kalau kita marah, Nabi suruh ambil wudu. Kalau orang tanya sebab apa ambil wudu Ustaz? Sebab marah ini dia bercampur dengan syaitan. Syaitan daripada api. Jadi ada wudu dengan air. Air lawan kepada api.
Tapi ada hadis lain yang Nabi kata tukar position. Kalau anda berdiri, anda duduk. Kalau anda duduk masih marah, anda berbaring. Kata nak urai mana pula? Apa kaitan ubah posisi dengan marah? Tadi kalau wudu ya, sebab wudu air lawan api. Tapi kalau ubah position, what is the justification for this? Apa dia punya justifikasi dia? Kalau kena nak buat, kena ada ilmu. Sedangkan apa sebenarnya di sebalik itu? Bagi tanya dulu, kalau bagi tahu tak biasa. Tanya dulu kok mana tahu kan? Apa suka dapat ilmu baru satu belajar kan? Benda ni tafsiran kan? Bila tafsiran ni kadang-kadang dia tak ada kata salah, dia tak ada kata jawapan yang salah. Segala-galanya berkemungkinan. Dia punya sebenarnya dia guna ilmu psikologi. Orang sekarang bila kaji psikologi tahu when there is a will, di mana ada kemampuan, di situ ada jalan. Sebenarnya ambil wudu ataupun ubah position, when you accept to go and take wudu or to change your position, meaning that you have already a will to remove your anger. Tak boleh sini orang setiap alam ni semua power bahasa Inggeris. Maksudnya kalau maksudnya di mana ada kemampuan, di situ ada jalan. Bila mana kita bersedia untuk nak pergi wudu, what does it mean? Apa maknanya? Maknanya kita telah bersedia untuk nak menghilangkan perasaan marah kita. Kata tuan-tuan yang ambil wudu, kok baik yang ada. Oh ya, tak marah dah sebab marah tadi dah terus jalan dah. Benar sekali. Tak marah kan? Sebab dia dah ada keinginan untuk menghilangkan perasaan marah. Sebab tu dia duduk, dia selalu duduk. Kenapa selalu duduk? Sebab dia dah bersedia untuk menghilangkan perasaan marah. Tapi kalau orang tak ada keinginan, dia tak mau duduk. Duduk awak dia ni antara saya dengan dia. Tak duduk. Kalau dia nak pergi duduk, ustaz suruh biar duduk. Tak apa ustaz, saya pergi duduk. Tapi kau yang di mana tu? Dia tak hilang juga perasaan marah sebab tak ada keinginan. Sebab itu bila dia bersetuju ubah position, bersetuju pergi ambil duduk, maksudnya pada waktu itu dia dah satu langkah dalam merawat hati dia daripada perasaan marah. Maksudnya dia dah ada keinginan untuk menghilangkan perasaan marah. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya, mujahadah. Bila dah ada ilmu, kita kena mujahadah. Mujahadah ni kenalah lawan. Sebenarnya mujahadah lah lawan saja. Tindakan melawan nafsu dari terjatuhnya ke dalam perkara-perkara yang ditegak oleh agama. Kita kena disiplinkan nafsu kita. Lawan kehendak nafsu yang bercanggah dengan agama. Kalau yang tak bercanggah dengan agama, go ahead maksudnya. No problem. Jangan hilangkan nafsu pula. Orang tak kata hilangkan nafsu. Orang kata disiplinkan nafsu. Lawan nafsu. Apa lagi? Bersihkan. Apa dia kata bagaimana? Tazkiyatun nafs. Bersihkanlah nafsu. Jangan hilangkan nafsu. Kalau hilangkan nafsu, you are no longer human. You can be an angel. Maksudnya angel tak ada nafsu. Tak ada nafsu. Tengok orang perempuan, tak ada rasa apa-apa problem. Tengok makan, tak rasa ingin nak makan. Tak makan. Kalau kita demam kan, tak ada nafsu makan. Itu masalah. Jadi cuma disiplin lawan kehendak nafsu yang bercanggah dengan agama. Contohnya, sistemnya macam sistem tubuh juga. Kalau badan kita sejuk, kita lawan dengan panas. Kalau badan kita panas, kita lawan dengan sejuk. Kalau kita tak ikhlas, kita lawan dengan sifat ikhlas. Kalau kita ni orang yang tidak dipercayai, jadi kita nak rawat hati kita, rawat diri kita dengan kita kena bersifat, berakhlak dengan sifat yang dipercayai. Kalau kita ni orang yang tak bertanggungjawab, maka kita kena ubah diri kita perangai kita supaya menjadi manusia yang bertanggungjawab. Kalau kita tidak jujur, maka kita kena ubah diri kita berperangai dengan sifat jujur. Dan kalau kita tidak penyayang, kita
kita lawan dengan sifat penyayang. Kalau kita jenis yang pentingkan diri, kita kena lawan dengan sifat mengambil berat ataupun memahami. Maksudnya dia punya penyelesaian dia iaitu lawan. Apa lagi yang kita alami? Penyakit apa lagi? Emosi kita apa itu? Betul bagi satu diri kita nak cari lawan dia. Macam mana nak lawan? Apa lagi selain daripada yang saya bagi kat sini, apa lagi? Apa lagi masalah kita? Berangan. Lawan dia? Jangan berat, jangan berangan. Asal dia banyak berangan. Dia buat sikit, asal dia masuk syurga. Dia berangan-angan. Kalau dalam Imam Ghazali dia panggil al-ghurur. Al-ghurur ni dia tipu daya iblis. Laisal imanu bitamanna. Bukanlah iman itu dengan berangan-angan maksudnya. Walakinnal iman ma waqara bil qalbi wa saddaqahu al amal. Mana-mana iman itu iaitu sesuatu yang disabitkan oleh hati dan diterjemahkan dengan amalan. Itu iman. Jangan berangan-angan. Tuhan kan penyayang, Tuhan kan maha pengampun, relax, enjoy dulu kedekatan hati, bertaubatlah. Dia berangan-angan. This is not husnul zon. Dia panggil, syaitan kata bagus, husnul zon, bersangka baik. Tapi bukan sangka baik, ini dia panggil al-ghurur, tipu daya. Iblis pandai, dia kerik, dia hias, nampak macam berbaik sangka dengan Allah. Jaga-jaga kan, kita buat jahat, kita kata Allah, orang yang bunuh 99 orang, lepas tu dia bunuh seorang abid pula jadi 100 pun, dia masuk syurga. Aku tak lah pakai bunuh orang, kan cuma ambil harta orang tu. Kalau budak dalam dia, ampun. Pelacur pun, kan, kata hadis yang masyhur kan, pelacur tu dia bagi minum anjing dah masuk syurga. Aku tak lah sampai pelacur pun, kan, tak lah lawan suami je, kan. Macam saya bila dengar tentang hadis pasal pelacur ni, dia kata logik hadis macam ni kan. Pelacur jumpa anjing dahaga, bagi minum, lepas tu masuk syurga. Seronok dia tu kan, pergi melacur, cari anjing dahaga, bagi minum, masuk syurga. Itu hadis macam tu. Terus kan saya balik cari hadis tu. Memang ada semua. Sahih Bukhari, Muslim, ambil kau. Bukhari dan Muslim, maksudnya hadis yang kuat dan hadis sahih. Tapi saya kena tengok penjelasannya. Penjelasannya jangan don't abuse this hadis. Dan penjelasannya ialah don't quickly jump to the conclusion. Jangan cepat lompat kepada kesimpulan. Tengok orang tu yang kata dia masuk neraka. Silap-silap. Kita yang masuk neraka, dia yang masuk syurga. Sebab sebab pertimbangan Allah iaitu berdasarkan ending. Dia bukan begini. Ending yang paling penting. Lagi tak ending, kita kena berjaga-jaga. Jangan dia bagi imun dia. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu hadis sahih, Nabi menyebut, sesungguhnya kematian itu takdir kamu Allah telah tentukan, sama ada syurga ataupun neraka. Allah telah tentukan takdir kita, takdir saya, takdir tuan-tuan, sama ada syurga ataupun neraka. Jika takdir anda adalah neraka, walaupun seburuk mana kehidupan anda, tapi selangkah lagi anda tak ke neraka, Allah Ta'ala alihkan hati anda dan anda mati sebagai ahli syurga. Sekiranya takdir kita, takdir ahli tadi ahli neraka. Sekiranya takdir kita, takdir ahli syurga, tak ada takdir neraka pula. Sekiranya takdir kita, takdir ahli neraka, kita buat baik, ya Allah, bagusnya. Selangkah sehasta anda nak ke syurga, Allah Ta'ala alihkan hati anda mati sebagai ahli neraka. Allah Ta'ala akan tentukan takdir bagi kita.
Kalau tuan-tuan nak tanya, Ustaz, kalau macam itu Ustaz, kita tak payah usaha. Dah Allah Ta'ala dah tentukan. Kan? Saya nak jawab, don't bother with God business. Mind your own business. Takdir urusan Allah. Jangan kacau urusan Allah. Apa yang patut kita buat, kalau nak masuk syurga, berwataklah dengan watak ahli syurga. Kalau nak masuk neraka, go ahead. Buat apa yang kamu nak buat. Kemana kita nak pergi, that's not our business, that God business. Maksudnya jangan kacau urusan Allah. Kita nak kacau takdir mana nak kacau. Zaman Sayyidina Umar, seorang itu dia mencuri, dia salahkan takdir. Apa Sayyidina Umar buat? Dia mencuri, dia salahkan takdir. Takdir Allah, Sayyidina Umar, aku mencuri dengan izin Allah, ketetapan Allah. Allah jatuhkan hukuman, pertama hukuman hudud, dan yang kedua hukuman ta'zir, sebab dia menyalahkan takdir. Maksudnya bila dia salah, kenapa jatuhkan hukuman pada aku, Umar? Takdir. Ambil takdir juga. Kalau dah salahkan takdir lah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi lawan sifat tersebut. Nak lawan ni payah ni. Nak lawan ni payah. Sebab apa? Sebab kita lawan dengan diri kita sendiri. Lawan dengan musuh, kat luar kita nampak, tapi nak lawan dengan diri sendiri ni, very difficult. Dalam satu hadis ada yang menafikan ini sebagai hadis, tapi berdasarkan riwayat-riwayat dia memang sebuah hadis. Bila mana Nabi pulang daripada berjihad, Nabi sebut kepada para sahabat, raja'na min jihadin asghar ila jihadin akbar. Tuan-tuan bayangkan, para sahabat pergi berperang kan, balik orang perang. Sehari dua ni ada gambar. Tuan-tuan kalau tengok apa, tuan-tuan tak ada masa dengan TV lah. Gambar perang zaman dulu kan. Perang zaman dulu tuan-tuan. Mati kan, dia pakai panzur panahan, lalu berjalan kaki, mula lawan tu bertiga orang. Lepas tu dia main daripada jauh main panahan, susuk panahan. Ramai orang mati. Lepas tu bawa infanteri kan, ramai orang mati perang. Tuan-tuan balik ke kota Madinah, ada yang panah kat belakang, ada yang telinga hilang, ada yang tangan kudung, ada yang kaki cacat dan sebagainya. Tiba-tiba Nabi kata, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang daripada jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah jihad yang lebih besar daripada ini? Nabi kata, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Itu lebih dahsyat. Ramai kita tewas, tuan-tuan sekalian. Tewas dengan apa? Tewas dengan selimut. Waktu subuh, tolong ke selimut tak jalan, tolong tak jalan. Bunyi enak 2-3 kali, tapi tutup. Maksudnya tak bangun juga. Dah subuh kan gajah. Kalau subuh dapat pahala gajah apa? Disubuh kan gajah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, itu bukan main semangat nak pergi perang kat Palestin. Tolak ke selimut pun tak jalan. Jadi jangan cakap besar. Maksudnya kan, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia punya proses dia, tuan-tuan dan mujahadah ni, prosesnya iaitu kita kena sedar ada ilmu tadi. Lepas tu kita paksa pada tubuh kita. Bila kita paksa pada tubuh kita, akhirnya bila buat selalu, psikologis kata 21 kali buat, 21 hari. Orang tabligh kata 40 hari. Kalau 40 hari, insyaAllah dia akan berubah. Jadi psikologi kata 21 hari. Jadi kita buat dalam tempoh 21 hari, akhirnya dia melekat pada ruh kita, pada hati kita. Bila dia dah melekat pada hati, akhirnya dia dengan sendirinya terpancar pada tingkah laku. Mudah. Tapi kenalah nanti paksa tu. Kalau kita ni jenis yang asal dengki yang kawan kita, kita kerja, kawan kita pakai apa? Kita pakai Proton, kawan kita pakai Toyota. Dia balik rumah kita tengok kereta dia, sakit jiwa. Aduh, alsat. Aduh, sebelah rumah. Ya Allah, kerja sama. Bukan kerja sama, tak. Kerja yang sama. Tapi macam mana dia boleh pakai kereta besar? Bila dia balik tengok kereta dia, kita aduh, nak tidur malam. Aduh, bila dia pergi kerja, kita rasa lega, kita sekian. Jadi macam mana nak lawan dia? Paksa diri kita. Pertama, kalau boleh,
Jadi kalau asal dengki, lawan dia apa? Lawan dia dengan penyayang, memahami. Jadi bila dia balik hujung-hujung minggu tu tegur, Assalamualaikum ya Allah, kaitu bau. Ya Allah sebenarnya saya pun selalu jiran tumpang gembira ya Allah. Walaupun dalam hati pun ya Allah sakit dengan jiwaku kan. Tetapi paksa senyum, walaupun senyum kita sengit sikit kan, latih kan. Tapi lama-lama kalau dia macam tu, kejap hari kita senyum kat dia, lama-lama tuan-tuan, akhirnya senyum kita akan jadi natural, senyum kita akan jadi normal, dan kita dah tak rasa tekanan. Dia paksa, kita kenapa? Paksa. Macam ni, Imam Ghazali bagi ibarat, macam orang belajar khot Cina ni. Jadi contoh khot Cina ni, khot kita pun sama juga lah. Kita tengok dia buat kan, dia buat sekejap, ambil apa tu, warna tu, zoom, pak, jadi. Kita kata mudahnya jadi. Sebelum nak jadi macam tu, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tengok dulu berapa banyak kertas yang dia terpaksa buang, berapa banyak dakwah yang dia terpaksa habiskan sebelum nak jadi. Zam. Jangan kita tengok kat situ je. Kita kena tengok yang dia suffer tu, yang dia latih diri dia tu sebelum menjadi pabian. Tu kadang-kadang kita salah. Kita orang Melayu kita ni tu fokus je yang ini je. Kita tinggal yang lain kan. Dan ni pengasas kepada Horuda, dia kata orang selalu bertanya dia tentang kejayaan dia. 10% saja yang bertanya tentang kegagalan dia, dan 90% bertanya tentang kejayaan dia kan. 90% duk tanya bagaimana kamu berjaya, kamu berjaya, dan 10% saja yang tanya tentang kegagalan dia. Dan sebenarnya orang yang berjaya hebat di atasnya, kita kena ambil pengajaran daripada kegagalan dia. Banyak orang yang bangkit setelah jatuh, tapi kita fokuskan bangkit saja, kita tak fokus kat jatuh. Bila kita nak jadi macam dia, kita jatuh, kita tidak bersedia kan. Tengok makcik jual nasi lemak hujung minggu Ahad pipi pukul 9, makcik habis dah makcik. Ya Allah, seronoknya makcik habis dah makcik kan. Dia pun nak jaga si lemak juga, jaga sekali ada 3 kali bungkus sebab apa? Teruk juga tengah baru pukul 3 pagi. Ada hari yang banyak tak habis, sehari je habis. Kita tengok tak habis je, tak habis tak tengok, tak bangun, tak tengok, tak bangun 3 pagi. Tak tengok time orang, maksudnya orang tak ada kan, orang balik kampung rasa sebagai itu yang jadi masalah juga. Jadi itu maksudnya kita kena paksa atas tubuh kita sampai dia jadi tabiat. Bila dia jadi tabiat, maka akhirnya mudahlah terbit pada anggota badan kita. Dan seterusnya riyadhah ni disiplin, iaitu proses pembentukan tingkah laku positif secara beransur-ansur. Berubah secara beransur-ansur, jangan drastik. Kadang-kadang kita tengok artis kita kan, dia berubah pakai tutup pergi umrah balik pakai tutup, duduk sebulan, back to nature. Ada juga artis kita yang kekal, tapi biasa yang kekal ni dia berubah secara beransur-ansur. Dia buat yang wajib. Itu kita perlu nak ubah beransur-ansur, jangan drastik. Kadang orang drastik ni dia jadi hangat-hangat tahi ayam. Dia buat tanpa ada air, dia buat berdasarkan emosi. Beransur-ansur buat sikit. Macam mana? Iaitu syarat-syarat dia ikut kemampuan diri kita. Ikut kemampuan diri. Sekarang ni kita mampu. Yang kedua, kita buat secara istiqamah. Lebih baik istiqamah walaupun sikit. Jangan banyak. Dia timbul kesedaran, dia tak malam dia yang mulai, seminggu dia yang mulai, lepas tu seminggu tidur potong. Tak apa kalau boleh, maksudnya konsisten. Al-Ghazali bayi menyusu badan. Jadi Imam Ghazali bagi contoh ibarat macam bayi menyusu badan. Ini mujahadah lawan. Jadi yang riyadhah disiplin, ubah secara sedikit ikut kemampuan. Jadi Imam Ghazali bagi ibarat yang Nabi ni, insyaAllah Nabi yang sikit, sebab dia sebut Nabi ni mantau dia terang lagi, jadi cukup bagi mantau. Jadi tuan-tuan, apa maksud ibarat bayi musuh badan? Ni
Siapa-siapa yang tak pernah tengok ibu menyusu bayi, apa? Yang nyusu badan ni tabiat lama. Nak ibarat ni, nak ubah daripada perangai lama kepada perangai baru. Nyusu badan ni tabiat lama, tabiat baru susu botol. Jadi ibu-ibu ni kalau menyusu, doktor pakar dalam Islam pun sebaik-baiknya 2 tahun. Bila sampai 2 tahun, elok berhenti. Saya berusaha dengan doktor, dia kata memang kandungan dia tak elok, dia tak sama lah macam yang dalam tempoh 2 tahun, elok berhenti. Dan untuk bagi laluan kepada baby yang baru pula. Kalau sahabat yang masih berpotensi lah. Jadi nak berhenti susu badan. Kadang-kadang ada baby demam, ada baby yang dia nak juga, dia tak mau makan. Apa dia? Demam. Saya anak sulung daripada sebelah beradik, bukan rampung kan. Dia tahu mak buat macam mana. Ada yang letak kopi. Ada yang letak, yang saling sini letak cili. Ada letak dia punya lah. Ada yang baby dia letak kopi panas, dia cuci-cuci dia continue pula sambung. Jadi Imam Ghazali kata macam ni. Letak, buat susu botol, letak tepi dia. Bila dia dah ada je botol. Nampak dia nak boboh daripada perangai lama pada perangai baru botol dia. Botol lama-lama kan dia rasa dah agak, dia pun ambil botol satu sip. Tak sama perangai baru, tak sama dengan perangai lama. Botol kan, bagi 2 sip, 3 sip sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Lama-lama dia jadi familiar dengan botol kan. Maksudnya dia dah jadi familiar dengan tabiat baru. Lepas 6 bulan, ada mak yang nakal sikit, cakap kat baby dia, nak mak punya. Jawab apa baby ni buat? Tak mau. Sebab apa? Sebab dia biasa dengan tabiat baru. Kita pun macam tu kan, kena lawan. Bila dah sebati dengan hati kita, waktu tu dia akan jadi mudah. Dia akan jadi biasa. Tapi nak biasa tu lepas dia ni memang kena struggle. Kadang-kadang patah balik kau nak lawan ni, memang patah balik. Sebab apa tuan-tuan, kita kena faham hati kita ni. Kadang-kadang kita dibesarkan macam tu kan, dibesarkan dengan perkara-perkara yang negatif. Bila nak buang yang negatif ni kan, sifat negatif, kita kata aku nak buang, aku nak jadi rajin kan. Jadi perangai malas ni dia pergi sejak keluar daripada hati kita, dia keluar daripada hati kita sejak. Dan dia kata kepada hati kita, alah, anak dia ayam itu bukan serius kot. Lepas tu dia patah balik. Dia keluar sekejap, dia patah balik. Dia keluar sekejap, patah balik dengan sekejap. Tapi tuan-tuan kena tegas kan, cara nak berkomunikasi dengan hati. Ada 2 cara yang efektif menurut kajian sains untuk tuan-tuan nak berkomunikasi, memberi arahan kepada hati dengan tegas. Yang pertama, tuan-tuan kena bagi arahan betul-betul, bagi hati kita tu suara kita dengar, sebut betul-betul. Contohnya kita kata apa? Waktu pagi kita makan, lepas tu tengah kuliah, bila kita belajar kita mengantuk. Bila mengantuk, pagi tak ada pukul 9, semalam tidur cukup. Tidur pukul 9, bangun pukul 6 pagi, sembilan subuh. Pukul 10, pukul 9 mengantuk dah. Jadi apa nak buat kan? Kita cakap dengan hati kan, wahai hati, apa ni? Semalam tidur kan cukup, ni pukul 9 mengantuk dah kan. Jadi bila kita cakap dengan hati, ya Allah, pukul 9 subuh kan, baru dia tersenyap. Kau cakap, dia nak buat kalau dia buat malam nak pergi masjid, nak pergi hati, jom pergi masjid. Cakap, ya, nak pergi masjid lah. Jadi kita kan berkomunikasi dengan hati. Tegas. Tuan-tuan kena sebut. Dan satu cara lagi untuk nak berkomunikasi dengan hati, iaitu waktu yang terbaik, iaitu waktu orang sains kata waktu gelombang alfa. Gelombang alfa ni antara jaga dengan tidur. Waktu itu. Sebab itu kalau ada anak-anak yang nakal, ada suami-suami yang nakal, isteri ataupun ayah ataupun mak boleh pergi kat telinga cakap,
Kata anak dia nama apa? Nama Mat. Mat, mak tahu Mat seorang anak yang baik. Mak mengharapkan anak Mat menjadi manusia yang baik, beriman, bertakwa. Lepas tu dia macam telah yang dia maksud kan? Maksudnya masuk tu, masuklah, betul buat itu. Jangan kita jaga kan? Kalau suami yang tu buat cakap, abang, saya tahu abang ni suami yang soleh. Masuklah hati dia. Kebanyakan berjaya. Ustaz tahu kan Ustaz? Yang ini nasihat daripada Datuk Tengku Asmadi, MAP, motivasi alihan pelajar. Dia dah orang dah banyak buat yang berjaya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, jangan bagi anak itu depan TV. Sebab waktu dia nak jaga dan tidur itu, waktu itu yang dia akan tangkap paling efektif. Kena waktu itu orang tengah bercium, orang tengah membunuh, orang tengah ganas, masuk dalam kepala dia. Lepas tu panggil dia jadi macam apa-apa kita kata, ni aku ayah tak hajar macam ni. Tahu tak siapa hajar? Tahu tak? Diri. Sebab itu kena jaga. Itu dua cara. Pertama, kita kena tegas bagi arahan pada hati. Yang kedua, waktu gelombang alfa, iaitu waktu kita nak antara jaga dan tidur. Kalau kita tengok dia ada banyak gelombang. Contohnya apa yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai kesimpulannya, untuk nak mengembalikan cahaya iman, maka kita perlukan ilmu dan seterusnya mujahadah. Yang ketiga adalah riyadhah. Maka akhirnya kita mampu mengembalikan balik, menguatkan balik cahaya iman dalam hati kita, yang merupakan penawar bagi kebanyakan masalah kita. Ada masalah rohani, ataupun masalah psikologi, ataupun masalah juga masalah fizikal, yang munculnya kebanyakan adalah daripada iman. Ini perkara apa yang dirahmati Allah sekalian. Kita ada lebih seminit, kita nak tanya soalan. Kita ambil satu soalan ataupun dua soalan. Tak ada apa, selalu tak nak buka apa, kita tanya soalan ni. Ini saja baca sikit. Ada siapa yang soalan? Muslim ada tanya soalan? Kalau faham, alhamdulillah kan. Yang baik daripada Allah dan yang dhaif dari kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.